Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya Perdana Menteri 10 tegaskan tita adendum. Menegaskan tita adendum tidak sah sebab tidak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan 21 April 2024. Meneliti kenyataan PM10 sebagaimana dilaporkan oleh Berita Harian, apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai tita adendum oleh Agung ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan. Berikut adalah kenyataan PM10 berkaitan tita adendum itu seperti mana yang dilaporkan oleh Berita Harian. Di dalam kurungan, sebarang keputusan berhubung tita adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mestilah diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenaan. Biarpun ditomah dan dilempar dengan pelbagai kritikan, kononnya tidak berbuat apa-apa. Beliau berkata, saya sebutkan, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang agung. Mana sudah? Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan maklumat dari Sultan dan Agung. Itu sebaiknya, kata beliau. Tambahnya lagi, kita tak cuba untuk meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi oleh setengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya, dalam kalangan yang lain di luar. Itu bukan kita persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahwa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad oleh Agung mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan, katanya. Ini diterbitkan di Berita Harian online ya. Jadi, dalam arti kata lain, berdasarkan kenyataan PM10 dalam perpuluhan tersebut, kiranya tita adendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana kita sedia maklum, mesyuarat lembaga pengampunan sebelum ini yang bermesyuarat pada 29 Januari 2024 dan titah adendum oleh Agung ke-16 berkaitan tahanan rumah sebagaimana disebut oleh Zaid Hamidi dalam afidavitnya juga bertarikh 29 Januari 2024. Tetapi dalam kenyataan media lembaga pengampunan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024, apa yang dinyatakan hanyalah berkaitan pengurangan hukuman penjara kepada Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Tiada langsung disebut berkenaan tahanan rumah dalam kenyataan media oleh lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Ini memberi gambaran bahwa tita adendum itu tidak diumumkan dalam kenyataan media pada 2 Februari itu kerana dianggap tidak sah lantaran tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Kiranya tita adendum itu diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, lembaga pengampunan sudah tentu ia diumumkan dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Kesimpulannya di sini, dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh PM10 itu, pihak kerajaan sebenarnya tahu tentang kewujudan tita adendum tersebut. Jika kerajaan tahu dan telah menyimpulkannya sebagai tidak sah,
Kerana tidak melalui mesyuarat lembaga pengampunan, lalu tidak disebut dalam kenyataan media, lembaga pengampunan 2 Februari itu bermakna Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi juga berkemungkinan besar tahu berkenaan perkara tersebut. Sedemikian itu, kiranya sudah diketahui pendirian kerajaan ialah memutuskan titah adendum itu sebagai tidak sah kerana ia tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Untuk apa Zahid Hamidi setuju mengemukakan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang difailkan oleh Najib? Inikah juga yang menyebabkan PM10 sebagaimana disebut oleh Peguam Najib, yaitu Syafiq Abdullah sebelum ini tidak memberi sebarang respon balas terhadap pertanyaan yang dikemukakannya melalui surat untuk mengetahui berkenaan kewujudan titah adendum itu. Soalnya, kenapa selama ini titah adendum itu hanya didiamkan dan kerajaan tidak berterus terang sebelum Najib memfailkan kes ke mahkamah? Bukankah jika surat Peguam Najib itu dijawab, beliau tidak perlu memfailkan semakan kehakiman di mahkamah dan isu tidak jadi kalut seperti sekarang? Ditulis oleh Sahbudin Husin 21 April 2024. Tajuknya, PMX tegaskan titah adendum tidak sah sebab tidak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Soalannya pendek, Anda boleh komen di ruangan komen. Tolong bantu saya untuk komen supaya saya boleh tahu pendapat Anda tentang perkara ini. Bolehkah kerajaan Madani pecah di isu tahanan rumah? Bolehkah kerajaan Madani ini pecah kerana isu tahanan rumah Najib Razak? Bolehkah? Dalam banyak perbualan saya sejak 2-3 hari kebelakangan ini berkaitan dengan isu tahanan rumah yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak, antara persoalan yang sering dibangkitkan ialah sama ada perkara ini akan mampu untuk membuatkan kerajaan Madani terus bertahan di tengah jalan. Sejujurnya, saya melihat jika isu ini tidak ditangani dengan baik, tidak kiralah sama ada Najib akhirnya dibenarkan menjalani tahanan rumah atau semakan kehakimannya gagal dan beliau terus berada di penjara Kajang sehingga tahun 2028, ia tetap memberi kesan yang sukar kepada Perdana Menteri 10. Berikutan titah adendum itu sudah dibawa ke mahkamah untuk disahkan kewujudannya dan 7 responden berkaitan kerajaan telah dinamakan dalam samannya. Mahu tidak mahu, ia kini sudah menjadi pertikaian antara Najib dengan kerajaan. Dan apa yang bekas Perdana Menteri itu ingin lihat seterusnya ialah bagaimana kerajaan mahu melawan dalam kes tersebut. Memandangkan kerajaan pernah menyatakan soal pengampunan adalah hak mutlak agung dan dalam bidang kuasa lembaga pengampunan, tetapi apabila sudah jadi kes mahkamah, cara bagaimana kerajaan melawannya akan menjadi perhatian yang utama. Jika kerajaan bersungguh-sungguh melawannya, ia boleh ditafsirkan kerajaan tidak mahu Najib diberi tahanan rumah sebagaimana yang ditetapkan oleh Agung ke-16. Sebab itu, apa juga keputusan semakan kehakiman kelak, ia pasti memberi kesan kepada kerajaan. Tambahan lagi, saksi penting Najib ialah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun PM10 semalam menyebut tindakan Zahid Hamidi menjadi saksi adalah atas kapasiti beliau sebagai selaku Presiden UMNO, tetapi sepanjang masa adalah tidak dapat dielakkan beliau juga memakai baju Timbalan Perdana Menteri selagi jawatan tersebut disandangnya. Kalau Najib menang dalam semakan kehakimannya dan beliau berjaya menjalani tahanan rumah, ini adalah kemenangan moral yang besar baginya. Selain ia akan digunakan untuk melonjakkan lagi sokongan rakyat kepada Najib dan UMNO menjelang PRU 16 akan datang. Kedudukan Zahid Hamidi menerajui parti itu juga dengan sendirinya bertambah kukuh. Keadaan itu mungkin mendorong UMNO membuat pelbagai tuntutan lain kepada Perdana Menteri 10 ini. Misalnya berkaitan dengan kes Mahkamah Rosmah Mansur, pembebasan sepenuhnya Zahid Hamidi dalam semua kes mahkamahnya yang masih belum selesai dihadapinya. Malah tidak mustahil desakan untuk Najib diberi pengampunan penuh sebelum PRU 16 beliau dibenarkan bertanding semula dalam pilihan raya tersebut. Jika ini berlaku, sokongan pengundi bandar, separa bandar dan pengundi bukan Melayu
serta rakyat yang waras yang selama ini gigih berjuang menentang skandal 1MDB, mereka pasti akan menjauhkan diri daripada kerajaan dan PH, walaupun UMNO mungkin mendapat sokongan lebih baik. Akhirnya PH akan menemui jalan sukar untuk memenangi PRU 16 akan datang. Sebaliknya, jika semakan kehakiman Najib gagal dan beliau kekal dimustautinkan di penjara Kajang sehingga tahun 2028, UMNO akan terus bergolak. Kedudukan Zahid jadi rapuh dan penyokong Najib dalam UMNO semakin kecewa dengan Zahid Hamidi serta kerajaan. Ia kemudiannya tidak mustahil akan mendorong timbulnya desakan agar UMNO keluar daripada kerajaan. Paling mungkin menjadi orang pertama yang akan melakukan desakan itu kiranya Najib kekal ditahan di penjara Kajang ialah Ketua Pemuda UMNO sendiri, Dr. Ambal Saleh. Jika Zahid Hamidi gagal mengawal semua keadaan tersebut, desakan itu akan berkembang dan akhirnya akan menggoncang kedudukan kerajaan. Kerajaan perpaduan akhirnya akan bertukar menjadi kerajaan perpaluan, di mana palu memalu sesama sendiri tidak lagi dapat dielakkan. Maka kalaupun PM10 berjaya mempertahankan kerajaan Madani ini sehingga akhir penggal sebelum tibanya PRU 16, beliau akan menjadi Perdana Menteri paling pening kepala berbanding semua pendahulunya sebelum ini. Ditulis oleh Sabudin Husin 20 April 2024. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye-bye.